KPM. Salam sejahtera. Ketika negara dilanda dengan wabak COVID-19, bukan sahaja isu kesihatan dan keselamatan yang sering menjadi topik perbualan, tetapi isu tren perniagaan yang semakin menurun juga seringkali dibicarakan. Ada perniagaan yang masih mampu berdaya saing, ada perniagaan yang masih mampu mengikut rentak situasi. Tetapi, banyak juga perniagaan yang tidak mampu bertahan dan terpaksa untuk ditutup. Apakah peranan kerajaan untuk membantu para peniaga di luar? Saya tinggalkan persoalan ini untuk anda. Saya, Mimi Rauda untuk TV Aduan Niaga. Terima kasih dan jumpa lagi. Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat datang ke Menengah Atas bersama dengan saya, Akmal Nazri. Mungkin anda semua tertanya-tanya, kenapa saya cakap macam ni? Ini semua ada kena-mengena lah dengan gimmick tadi tu kan. Tapi saya pasti anda pun dah tahu dah siapakah guru yang akan kita mengajar kali ini. Tapi sebelum itu, saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu juru bahasa isyarat kita iaitu Cikgu Amira. Apa khabar Cikgu Amira? Alhamdulillah. Itu dah juru bahasa isyarat kita kali ini iaitu Cikgu Amira Huda. Okey, jadi tanpa membuang masa, inilah dia yang cikgu megang obor itu, Cikgu Hamzi. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lama tak jumpa tiba-tiba dah pegang obor. Kenapa Cikgu? Itu gimmick je, Mal. Gimmick je lah. Ni Cikgu, sebut pasal gimmick kan. Yeah. Yang mana kali ini di dalam Menengah Atas, kita belajar bagi mata pelajaran perniagaan. Tetapi saya pasti ramai murid tertanya-tanyakan, apa kaitan gimmick tadi tu dengan mata pelajaran perniagaan kali ini? Cikgu Hamzi, silakan. Ya, Mal. Jika murid-murid dan Akmal sendiri dengar apa yang disebut oleh wartawan, wartawan cilik tadi tu. Betul. Ada berkaitan trend semasa dalam perniagaan di mana kerajaan perlu memainkan peranan dalam membantu usahawan dan peniaga-peniaga di Malaysia ini. Seperti saya, Cikgu. Ya, meniaga ke? Saya jual popiah, Cikgu. Habis macam mana maju? Untung. Bolehlah. Jadi saya nak membawa murid hari ini untuk mempelajari topik berkaitan trend semasa dalam perniagaan. Jadi tunggu apa lagi? Mari kita mulakan bagi mata pelajaran perniagaan iaitu babnya trend semasa dalam perniagaan. Silakan Cikgu Hamzi. Okey Akmal, terima kasih. Sebenarnya trend semasa dalam perniagaan ini dipengaruhi oleh agensi kerajaan yang terlibat. Kalau ikutkan kementerian yang ada, kita ada Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri. Okey. MITI, pernah dengar? Pernah Cikgu. Seterusnya Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna. Tahu Cikgu. Jadi ini antara kementerian yang sentiasa membantu peniaga dan usahawan lah melalui beberapa agensi yang kita akan pelajari hari ini. Jadi di dalam slot kali ini kita nak semua tahu tentang peranan-peranan agensi kerajaan dan apakah faktor-faktor yang mempengaruhi sesebuah perniagaan itu. Jadi boleh tak saya nak tunjukkan satu agensi kerajaan dulu? Boleh Cikgu Hamzi, silakan. Okey, satu agensi kerajaan. Dan nampak pun namanya pun dah tertera di situ, Bank Negara Malaysia. Yap. Okey, ini merupakan bank pusat. Kenapa dia bank pusat, Mal? Sebab dia sentral. Okey, betul, dan dia satu je lah. Dia satu Okey, dia saja. satu bank pusat negara di mana bank pusat ini mempunyai beberapa peranan dalam mempengaruhi kehidupan peniaga ataupun usahawan. Jadi saya tunjukkan di sini beberapa peranan bank negara. Yang pertama ialah mengeluarkan mata wang negara. Betul. Mata wang negara mana-mana memang dipengaruhi oleh bank negara lah. Tapi bank negara kita mengeluarkan mata wang, apa nilainya, Akmal? Ringgit Malaysia. Alhamdulillah, ringgit Malaysia tepat sekali. Okey, yang kedua kita merujuk kepada peranannya ialah memantau dan mengawal keadaan ekonomi negara termasuk dalam bidang perniagaan. Ada bidang-bidang yang lain. Betul. Tapi kita hari ini nak fokus tentang bidang perniagaan. Okey, yang ketiga kita nak meningkatkan kestabilan kewangan negara. Sebab apa? Setiap daripada peniaga atau usahawan ni, kejayaan mereka tu dalam perniagaan tu akan mempengaruhi pendapatan mereka. Betul. Sekaligus mempengaruhi kewangan dalam sesebuah negara. Kita boleh lihat sekarang jika ramai dah terlibat dalam perniagaan, secara tak langsung mereka telah meningkatkan taraf hidup mereka. Betul. Dan
dalam situasi itu, ekonomi negara kita pun jadi bertambah baik. Alhamdulillah. Okey, seterusnya, panjang sikit Akmal, boleh tolong baca? Okey, mengawal selia infrastruktur sistem pembayaran negara iaitu jurubank kepada kerajaan dan kepada bank perdagangan. Sekejap, apa maksudnya cikgu? Saya kurang faham lah. Okey, jadi mengawal selia ni, jadi segala sistem pembayaran dalam negara ni walaupun melalui bank-bank yang lain, dia diketuai oleh bank negara. Okey. Perbelanjaan kerajaan pun semua tu mesti melalui bank negara. Jadi selain daripada itu, sebagai penasihat kepada bank perdagangan, contoh bank-bank yang ada di sekitar kita ni merupakan bank perdagangan lah. Jadi segala kadar faedah yang ditentukan, kadar faedah pinjaman, kadar faedah simpanan, semua tu mesti melalui keputusan daripada bank negara sendiri. Okey, kalau ikutkan bank negara ni, pentinglah menentukan kewangan ataupun ekonomi sesebuah negara itu berada dalam keadaan baik. Jadi ini sebagai permulaan untuk topik dalam bab ini, bank negara lah yang akan menentukan agensi-agensi yang seterusnya yang kita akan tengok dalam bab ini. Banyak Akmal. Betul. Tajuk ini saya ingatkan kepada murid-murid untuk membuat catatan. Kerana apa? Dalam topik ini kita banyak fakta. Fakta ni kita nak goreng tak boleh, Mal. Oi, mana boleh cikgu? Kalau soalan fakta ni, kita tak boleh letak sebarangan. Betul kan? Betul tu macam cikgu. orang tanyalah, pernah kenal Akmal. Dia orang mesti sebut benda yang fakta lah. Tak boleh kata Akmal rendah. Rendah tu saya lah. Ya. Okay. Ya. Contoh. Biar rendah tapi IQ-nya tinggi. InsyaAllah cikgu. Itu kita cubalah Akmal. Cikgu. Saya dah panggil cikgu pula. Ya. Okey, sebab itulah bab ini saya nak nasihat kepada anda semua yang sedang menyaksikan menengah atas ni kan. Sila berikan 100% tumpuan kerana Cikgu Hamzi berulang kali mengatakan ianya kebanyakan fakta kan. Betul. Tidak boleh digoreng. Sebut pasal goreng itu saya nak pergi goreng popiah dulu cikgu. Okey, saya nak ikut boleh. Cikgu tunggu sini. Tunggu juga. Okey, kepada anda jangan ke mana-mana. Selepas ini kita akan kembali lagi dalam menengah atas. Cikgu popiah nak berapa cikgu? 5. Okey, saya pergi goreng dulu. Terima kasih. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Okey, masih lagi menyaksikan menengah atas bersama dengan saya Akmal Nazri dan juga cikgu kita, Cikgu Hamzi. Cikgu, minta maaf, popiah pun dah habis. Tapi apa kata kita sambung balik kita punya kelas kita, boleh ke? Boleh. Okey, mari kita. Okey, saya teruskan untuk peranan-peranan kerajaan. Kita mulakan dengan kerajaan pusat. Kerajaan pusat ya. Kerajaan pusat yang pertama sekali dari aspek perundangan, yang kedua aspek kewangan dan yang ketiga murid-murid perlu tahu dari aspek perkembangan aktiviti perniagaan. Jadi di sini saya akan cuba mengulas topik-topik yang terdapat dalam peranan ini. Okey, daripada aspek perundangan kita boleh tengok bagaimana penggubalan undang-undang dilakukan, perlindungan pengguna dan juga pelepasan cukai. Dari aspek kewangan, ini sebut kewangan je Akmal pun tahu. Kewangan tentang apa, Mal? Mata wang ringgit. Duit keluar masuk. Ya, duit keluar masuk. Sebut duit tu pandai tu. Cantik. Aspek perkembangan aktiviti perniagaan kita pecah kepada 3 dari sudut aktiviti promosi, aktiviti latihan dan pembangunan serta aktiviti penyelidikan dan pembangunan. Istilah apa tu penyelidikan dan pembangunan, Mal? PDP. PDP macam tak apa sedap lah. R&D pasti dengar? Oh, pernah. Itulah dia. Research and Development. Okey, terima kasih. Jadi saya mulakan dengan aspek perundangan. Yang pertama ialah penggubalan undang-undang. Penggubalan undang-undang ini kita boleh lihat di mana setiap akta itu digubal untuk siapa? Untuk mengawal aktiviti perniagaan bagi melindungi perniagaan itu sendirilah. Contoh akta-akta yang wujud berkaitan perniagaan. Ini antara akta yang ada lah. Sebenarnya ada banyak akta. Jadi jika murid-murid lihat akta ini, ia memang terlibat secara langsung dengan perniagaan. Saya bacakan Akta Kontrak 1950, Akta Jualan Barangan 1957, Akta Sewa Beli,
Akta Perkongsian 1961, Akta Syarikat 1965 dan Akta Perhubungan Industri 1967. Akta-akta ni sebenarnya murid kita tak berapa suka sangat nak ingat lah. Sebab dia banyak main tahun kan. Betul. Sebab bila kita sebut tahun tu tak betul, jadi akta pun jadi tak betul lah. Ya. Jadi murid-murid perlu tahulah akta ini sebenarnya kebanyakan untuk melindungi perniagaan itu sendiri. Tak kira lah dari sudut pengguna maupun penjual itu. Yang mana mereka dilindungi kan? Ya, betul, dengan tepat adanya Akmal. akta ini. Okey, yang kedua dari sudut aspek perundangan ini adalah perlindungan pengguna. Daripada akta tu yang ada tadi itu, wujudlah perlindungan pengguna ini untuk bertujuan mengelakkan pengguna kita daripada ditindas. Contoh amalan perniagaan yang tidak sihat ataupun mengelirukan pengguna. Banyak sekarang terdapatlah sebilangan kecil peniaga-peniaga yang mungkin membuat iklan yang mengelirukan pengguna. Jadi dalam situasi ini, pengguna ada hak untuk membuat tuntutan. Di mana dia nak buat tuntutan itu sama ada melalui Tribunal Tuntutan Pengguna ataupun mahkamah lah. Okey. Cuma mahkamah tu kos dia tinggi urusan itu. Jadi jika ada masalah berkaitan kepenggunaan, pengguna boleh merujuk terlebih dahulu dengan Tribunal Tuntutan Pengguna. Okey. Okey. Jadi yang seterusnya ialah aspek perundangan berhubung dengan keselamatan pengguna. Keselamatan pengguna dari aspek makanan, ubat-ubatan, amalan perkhidmatan yang tidak selamat. Perkhidmatan-perkhidmatan yang diberikan memastikan semuanya itu dalam keadaan selamatlah. Okey, seterusnya kesihatan pengguna, melindungi pengguna daripada tindakan perniagaan yang boleh mengancam kesihatan pengguna. Baik. Kita boleh lihat kerajaan sendiri membuat undang-undang supaya perniagaan yang dijalankan itu tidak langsung menjejaskan kesihatan. Kita risaulah apa-apa saja penjualan dilakukan sehingga menjejaskan kesihatan, pengguna boleh membuat tuntutan sebenarnya. Okey. Tapi kita harap tak berlakulah kepada kita kan, sebab kadang peniaga pun cuba untuk menjalankan perniagaan dengan baik, tapi mungkin ada berlaku kesilapan yang mungkin menyebabkan keburukan yang dapat pada pengguna itu sendirilah. Ya, betul. Okey, jadi dan seterusnya hak pengguna dari sudut ganti rugi. Jika pengguna tidak mendapatkan barang yang dikendaki ataupun seperti mana yang diiklankan, kita berhak untuk membuat ganti rugi, Man. Betul. Kadang-kadang kita beli, contoh kalau beli barangan yang sudah tamat tarikh luput. Kalau Akmal dapat barang-barang macam tu, apa yang Akmal buat? Adakah buang terus? Marah cikgu. Marah. Kalau marah tak selesai masalah. Oh, bukan marah. Maksudnya marah dulu. Lepas tu minta ganti rugi. Sana nak kalau Akmal dah balik rumah, Patah balik ko. sepatutnya begitu, Man. Oh. Sepatutnya pengguna yang baik patah baliklah ke kedai itu untuk menentukan hak kita. Kita memang berhak untuk mendapatkan ganti rugi. Walaupun kita dah buka. Sebab saya pernah juga beli buah-buahan. Okey. Nampak cantik kat luar kan. Kat rumah, bila buka, rupanya rosak. Saya pun buang. Esok saya pergi kedai itu, saya tanya boleh tak saya dapat tuntutan yang baru. Mana buah tu dia tanya. Buah tu saya dah buang. Jadi dia kata tak boleh lah. Jadi kalau kita nak buat, sama ada buah tu kita simpan dulu sampai esok, tunjuk dan dia akan pulangkan. Pulangkan balik. Dia dah, sebab kadang-kadang ada juga yang menipu. Mengambil kesempatan. Mengambil kesempatan. Jadi kita kena tahu hak kita di situ. Okey, yang seterusnya, hak pengguna alam sekitar. Peniaga yang mencemarkan alam sekitar seperti pencemaran udara, air, bunyi dan tanah ini tak sepatutnya berlaku dalam perniagaan. Contoh kalau aktiviti perniagaan yang melibatkan penternakan. Dia tak boleh senang-senang buat kawasan penternakan tu kat kawasan yang dekat dengan orang. Ataupun dekat dengan kawasan perumahan. Betul. Tiap-tiap hari rasa makan nasi lauk ikan pun rasa ayam. Sebab ada penternakan ayam. Bau je. Hari ni masak apa? Ikan. Tapi rasa ayam. Bau tu dah sampai. Jadi tak sepatutnya kalau kita tengok penternakan yang dilakukan secara besar-besaran ni di kawasan-kawasan yang terpencil. Itu sebab apa? Sebagai melindungi hak pengguna itu sendiri. Okey, saya teruskan dari aspek perundangan yang ketiga, jenis pelepasan cukai. Yang ni Akmal suka ni, pelepasan cukai. Saya bayarlah cikgu. Alhamdulillah. Bayar tu cantik, mana Akmal rakyat Malaysia yang bertanggungjawab. Alhamdulillah. Okey, cuma jenis pelepasan cukai dalam perniagaan ini perlu buat catatan sikitlah, sebab ini melibatkan fakta. Kita terangkan hari ini berkaitan 5 jenis pelepasan cukai dalam perniagaan. Okey, kalau ikut dalam buku teks calon murid-murid tengok kat rumah tu, saya cuba susunkan ni jadi lebih senang untuk dilihat dah. Okey, cantik. Yang pertama, taraf perintis. Mula huruf T. Taraf perintis ini diberikan kepada syarikat yang menyertai promosi oleh kerajaan dan dikecualikan pembayaran cukai secara 5 tahun. Okey, selama 5 tahun. Yang kedua, allowance cukai pelaburan. Pelepasan cukai ini diberikan kepada perniagaan berstatus MSC, koridor raya multimedia dan berasaskan bahan-bahan mentah tempatan lah. Okey, seterusnya, allowance pelaburan semula.
diberikan kepada syarikat yang terlibat dalam pengeluaran makanan, pembinaan jalan dan pembukaan tanah dan pembelian aset tanah. Nampak dah 3 Yang pertama tadi mula huruf T. Yang kedua saya letak ada allowance. Okey, yang keempat dan kelima ini mula huruf P. Murid-murid nak ingat, pengecualian cukai diberikan kepada syarikat status MSc dan terlibat dalam industri teknologi tinggi. Manakala pelepasan cukai yang kelima ialah potongan cukai. Diberi kepada pengeksport yang menjual barangan tempatan. Mana pengeksport yang menjual barangan-barangan tempatan ni, contoh macam buat produk-produk yang dibuat di Malaysia untuk dieksport ke luar negara itu, boleh mendapat potongan cukai. Potongan cukai. Jadi kerajaan sentiasa membantulah dari sudut syarikat-syarikat yang terlibat dalam perniagaan ini supaya dapat beberapa pelepasan cukai. Okay, Mak kena ingat sebab nanti di hujung nanti saya akan buat sesi soal jawab. Nak menguji adakah sesi kita ni mampu dicapai oleh anak murid saya di sini lah. Ya, saya A lah cikgu perniagaan dulu. Cantik. Dulu. Kalau dulu tu macam tak berapa tepat. Sebab perniagaan ni kita mula bila? SPM 2018. Macam muda sangat pula SPM 2018. Ya, cikgu. Okey, dari aspek kewangan. Alright. Definisi kewangan ini merujuk pada sumber pembiayaan yang diperlukan dalam perniagaan di mana agensi-agensi yang popular dalam aspek kewangan kepada peniaga ini, salah satunya ialah Majlis Amanah Rakyat MARA, Perbadanan Usahawan Nasional Berhad PUNB dan juga satu lagi ialah Tekun Malaysia. Ada juga beberapa agensi yang lain yang boleh membantu perniagaan, tapi di sini kita utamakan yang 3 ni lah. Okey, seterusnya. Okey, ini gambar Tekun dan MARA. Okey, aspek perkembangan aktiviti perniagaan dengan aktiviti promosi yang mana saya tunjukkan gambar matrik di sini. Matrik ialah Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia yang mana banyak membantu peniaga untuk melebarkan perniagaan itu ke luar negara. Peranan-peranan matrik yang boleh kita lihat di sini. Okay, mencari dan membangunkan kawasan perdagangan baru di luar negara yang kita nak kenal pastilah kawasan-kawasan yang baru supaya kita boleh terselamat dalam perniagaan antarabangsa ni lah. Okay, yang kedua, menemukan pengeksport Malaysia dengan pengimport dari luar negara, mencetak dan mengedar bahan bacaan tentang aktiviti perdagangan Malaysia dan juga merancang mengendalikan seminar antarabangsa dan mengambil bahagian dalam pameran perdagangan antarabangsa. Senang cerita kalau Akmal terlibat dengan perniagaan antarabangsa ni, kalau tak tahu, boleh merujuk kepada matrik. Tak adalah rasa macam, bolehkah aku nak pergi berniaga dengan luar negara? Bolehkah aku nak pergi sana? Jadi kalau saya nak berniaga jual popiah saya kat luar negara, inilah badannya? Boleh melalui matrik bagaimana jualan tersebut boleh dilakukan. Popiah yang dahsyat tu, famous tu. Okey, seterusnya, aspek perkembangan aktiviti perniagaan dari sudut latihan dan pembangunan. Di sini dalam buku teks tu menyediakan dari sudut latihan ini ialah Perbadanan Produktiviti Malaysia, MPC. Logonya begini, yang mana dia menyediakan input dalam bidang produktiviti dan kuantiti. Kita cuba memberi latihan kepada pekerja-pekerja supaya dapat meningkatkan kemahiran dia sekaligus dapat meningkatkan kualiti pengeluaran produk-produk yang dihasilkan. Jadi MPC ini berkaitan memberi latihan. Latihan. Yang seterusnya, aspek perkembangan aktiviti perniagaan, penyelidikan dan pembangunan. Apa singkatan dia tadi, Mal? Yang mana cikgu? R&D. Alhamdulillah, cantik R&D. Sebab R&D itu satu istilah yang memang orang dah biasa guna. Jadi jika murid tak nak tulis penyelidikan dan pembangunan pun, sebenarnya dia tulis R&D pun kita faham. Research and Development. Tepat sekali. Di sini kita tunjukkan beberapa agensi yang terlibat dalam R&D ini, Research and Development ataupun penyelidikan dan pembangunan seperti MARDI. Betul. MARDI dia lebih kepada pembangunan dari sudut pertanian lah. Okey, SIRIM, MPOB dan TMB Research. Ini semua antara yang terlibat. Yang mana mereka memastikan produk yang dihasilkan itu menepati piawaian yang ditetapkan dan bermutu tinggi. Tapi yang paling popular sekali biasanya murid kalau saya tanya pun, dia tahu yang SIRIM. Kenapa dia tahu yang SIRIM? Biasa tengok kat mana Mal SIRIM ni? Dekat barang-barang elektronik. Okey, betul. Sebab barang-barang elektronik tu dia lebih nampak lebih beri perhatian lah. Kadang murid saya dia tak kata barang elektronik. Dia kata apa? Dia bagi tu helmet. Helmet. Topi keledar betul. Sebab kalau topi keledar yang betul-betul mengikut spesifikasi dia, memang ada cop SIRIM tu. Kalau tak ada tu mungkin helmet yang tak berkualiti lah. Fufu. Apa tu? Helmet fufu yang bukan original lah. Tak original lah. Okey. Jadi ini berkaitan aktiviti untuk menambah baik produk tersebut. Okay, seterusnya dari sudut kerajaan negeri boleh tengok dekat sini. Tadi kerajaan pusat, Mal. Betul. Sekarang kerajaan negeri termaktub dengan Perlembagaan Persekutuan di mana kerajaan negeri ini
ini bertanggungjawab dalam negeri masing-masing. Walaupun terdapat bahan galian ataupun tanah di kawasan mereka itu, jadi mereka yang berhak terhadap bahan-bahan tersebut. Kerajaan negeri, setiap negeri itu dia ada pembentukan syarikat berkepentingan kerajaan seperti Perbadanan Kemajuan Ekonomi Negeri, kita sebut sebagai PKEN, yang terdapat untuk membantu usahawan-usahawan di negeri. Manakala dalam kerajaan negeri itu, kita boleh pecahkan kepada pihak berkuasa tempatan PBT. PBT ini ikut kawasan, Amal. PBT dalam daerah masing-masing. Kalau saya duduk Port Dickson, saya Majlis Perbandaran Port Dickson lah. Kalau Akmal duduk kat daerah mana? Port Dickson juga. Port Dickson juga. Tak pernah nampak pun. Okey, mungkinlah kot. Port Dickson besar kan. Jadi contoh yang ada dalam PBT ni Majlis Bandaraya, Majlis Perbandaran dan juga Majlis Daerah. Antara peranan-peranan pihak berkuasa tempatan yang boleh saya senarai kat sini, selain daripada memberi kemudahan infrastruktur, mereka juga memberi kebenaran untuk mewujudkan tapak perniagaan, kuatkuasakan undang-undang kecil, mengeluarkan lesen perniagaan, mengawal selia kebersihan keselamatan penduduk di kawasan daerah tersebut, mengawal selia pengiklanan setempat. Sebab kita tengok tak boleh sewenang-wenangnya kita menampal iklan di bahu jalan, di tiang-tiang elektrik. Tak boleh. Sebab kadang kita nampak pihak berkuasa tempatan dia akan cabut balik. Sebab dia memang ada tempat khas yang disediakan untuk membuat pengiklanan dan mengatur jualan awam. Kalau ikutkan banyak fakta yang kita dah pelajari di sini. Saya nak teruskan. Mari mengenal pasti agensi terlibat. Mari Cikgu. Kita nak uji siapa? Di sini saya ada bawa kotak rahsia ni. Kotak rahsia ni dalam ni ada agensi yang terlibat. Boleh? Okey, saya pilih random je agensi yang terlibat. Akmal angkat bot yang ada depan tu, apakah agensi tersebut? Boleh? Boleh Cikgu. Okey, Akmal. Dan Ni saya ini bukannya kita dah rehearsal, tak ada Cikgu. Tak ada rehearsal. Saya cuba nak uji Akmal ni. Okey, saya ambil yang pertama, boleh? Silakan. Okey, yang pertama saya baca kat sini. Menawarkan pembiayaan modal untuk usahawan memulakan perniagaan. Saya tahu Cikgu. Tekun Cikgu. Terbaik. Tabung Ekonomi Kumpulan Usaha Niaga. Inilah salah satu badan yang membantu usahawan yang baru nak memulakan perniagaan. Cikgu, betul? Penerangan tu markah tambahan kalau ikutkan 5 bintang, saya bagi 5.5 bintang. Alhamdulillah. Terbaik, Mal. Okey, yang pertama lulus, Mal. Okey. Yang kedua, Mal, saya cuba lagi, Mal. Ada saya lagi satu je. Dia ada banyak, Mal. Saya lagi kotak ni bunyi ada, Mal. Okey, yang kedua, agensi yang mana menjadi penasihat kepada bank-bank perdagangan. Ini Cikgu Amira pun boleh jawab. Habis nak suruh siapa jawab sekarang? Okey, jawapannya adalah Bank Negara Malaysia, Cikgu. Tepat sekali. Sebab dia punya keywordnya adalah apabila bank-bank pusat tu, Cikgu. Jadi inilah dia Bank Negara Malaysia. Bank-bank pusat, dia bank pusat je. Bank pusat. Kenapa saya sebut apa tadi, Cikgu? Dia bank-bank perdagangan. Okey. Itu betul, dia. Mal. Okey, tepat. alhamdulillah. 5 bintang saya bagi. Okey, dah 10. Dah 10.5 tadi tu. 10.5. Yang awal tadi tu elaboration tu lebih sangat. Cantik, Okey, Cikgu. seterusnya. Memperkenalkan teknologi baharu dalam bidang pertanian. Semestinya ini, Cikgu. Keywordnya, mereka dapat lihat dekat situ adalah bidang pertanian. Jadi salah satu badan kerajaan yang memang cukup dekat dengan pertanian adalah MARDI, iaitu Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia. Betul tu, Akmal. 5 bintang lagi. Sebab ni dari sudut pertanian dia membuat R&D tadi tu lah. R&D, betul. Okey, betul. Kenapa semua betul, Mal? Nampak dengan awak memang betul-betul fokus dalam kelas saya tadi. Kan saya kata saya A dulu. Allahu Akbar. Betul, bagus. Okey. Saya percaya. Okey, seterusnya. Memastikan hasil keluaran industri menepati kualiti dan piawaian yang ditetapkan. Okey. Apabila sebut yang orang kata menentukan piawaian tu, Cikgu, kan? S to the I to the R to the I to the M. SIRIM. Tepat sekali. Yang merupakan Institut Piawaian dan Penyelidikan Perindustrian Malaysia. Okey, bagus, Mas. Saya agak nanti kalau saya buat ni dengan anak murid saya pun dia macam Akmal lah boleh jawab. Alhamdulillah. Cantik, Mal. Okey, ada lagi, Mal. Okey.
Seterusnya, dia menganjurkan seminar atau latihan untuk peniaga yang terlibat dengan perniagaan luar negara. Keyword di situ adalah luar negara. Jadi agensi kerajaan yang orang kata memainkan peranan kan, membantu usahawan-usahawan ini untuk mengeksporkan produk mereka ke luar negara. Matrade. Betul lah, Kemal. Ya Tepat Allah. sekali. saya rasa macam senang sangat ke soalan saya ni. Ya, bukan. Bukan mana Akmal memberi perhatian dalam kelas saya. Ini dan dia. 5 bintang lagi saya bagi tu. Ya, tak cukup cikgu, bagi 10 tak cukup lagi. Nanti ada lagi. Okey, terima kasih Mal. Cantik dah tu jawapan-jawapan yang diberikan. Ada lagi. Saya cuba lagi yang seterusnya. Akmal jangan ingat. Soalan terakhir cikgu, soalan terakhir. Soalan terakhir. Saya tak nak terakhir lagi, Mal. Nanti orang cakap saya riak cikgu. Okey, jangan riak dulu. Okey, menguatkuasakan undang-undang kecil berkaitan perniagaan tempatan. Ini dia, perniagaan tempatan. Ini salah satunya lah kan. Seperti Majlis Perbandaran Port Dickson, Okey, mengikut betul. tempat yang ada duduk. Kalau anda duduk dekat Suruhanjaya, kita ada MPSJ. Kalau duduk kat Shah Alam, ada MBSA. Betul cikgu? Betul. Jadi mereka tu membantu peniaga-peniaga tempatan dalam daerah masing-masing. Ya, baiklah cikgu. Mal. Ya, saya. Soalan dah habis. Soalan dah habis. Tapi kalau saya nak tanya soalan tambahan. Soalan tambahan. Apa dia? Masa tak cukup. Masa tak cukup cikgu. Minta maaf. Baru nak. Tadi macam tak ada. Ada. Okey. Ada. Saya buka. Okey, apa dia? Ni tulisan tangan ah. Tulisan tangan, tak tahu siapa letak. Mal baca sikit. Pelepasan cukai yang manakah diberikan kepada pengeksport yang menjual barangan tempatan? Pelepasan cukai yang Pelepasan manakah? cukai yang tadi kita buat 5 pelepasan cukai tadi tu. Ni yang mana satu ni? Ini yang mana? Ini yang mana cikgu? Biar saya tengok balik yang mana satu Cuba cikgu. tengok yang tajuk pelepasan cukai tu. Banyak cikgu. Satu cepat. Yang aspek perundangan tu kan? Ya. Kita ada potongan cukai, Betul. pengeluaran cukai, elang pelaburan semula, elang cukai pelaburan dan taraf perintis cikgu. Jadi rasa. Yang ini semestilahnya yang mana satu cikgu? Cukai mana satu? Cukai, banyak cukai cikgu. Potongan cukai betul. Potongan cukai. Cuba baca balik. Yang mana diberikan kepada pengeksport yang menjual barangan tempatan pada kadar potongan bergantung pada jenis perbelanjaan yang terlibat. Ya. Potongan cukai lah jawapannya. Betul. Akmal, sorry bagi last minute punya soalan saja nak uji. Cikgu, tak apa cikgu. Yang penting nak berhenti rehat dulu cikgu. Okey, cantik. Tahniah Amal. Jawapan tu tepat. 10 markah saya bagi. Terbaiklah. Jadi anda juga diharapkan memberikan tumpuan seperti mana yang saya berikan tumpuan tadi ya. Okeylah, kita nak berhenti rehat dulu. Anda sebenarnya mana banyak lagi Cikgu Hamzi nak kongsikan kepada kita semua. Semuanya selepas ini dalam Menengah Atas. Didik TV KPM. Matrix itu fungsinya, MPPD itu fungsinya. Wah, nampak bijak di situ bukan? Alright, masih lagi menyaksikan Menengah Atas bersama dengan saya Akmal Nazri dan juga cikgu kita, Cikgu Hamzi. Cikgu, bagi lagi soalan dekat saya cikgu. Ada Mal. Okey. Silakan cikgu, kita teruskan kita punya kelas kita. Jadi untuk topik yang seterusnya, saya cuba membawa murid-murid berkaitan tajuk analisis faktor-faktor persekitaran yang membawa perubahan kepada sesebuah perniagaan itu. Baik. Jadi kita mulakan yang pertama dulu dengan faktor dalaman. Jadi faktor dalaman maksudnya dia mempengaruhi perniagaan itu secara terus, secara langsung dalam perniagaan itu. Apakah faktor-faktor tersebut? Calon murid-murid kena ingat ada 7 faktor. Ya, itu yang pertama. Akmal pun kena ingat 7 faktor. Okey, faktor yang pertama berkaitan kewangan. Dari aspek kewangan, kestabilan wang lah dalam perniagaan tersebut untuk perniagaan itu maju ataupun tidak. Okey, yang pertama kewangan. Yang kedua berkaitan pengeluaran. Sesuatu benda yang dihasilkan memenuhi keperluan kehendak masyarakat ataupun memenuhi cita rasa pengguna. Yang ketiga berkaitan teknologi maklumat dan komunikasi, kita biasa sebut ICT. Apakah kemudahan-kemudahan ICT yang digunakan dalam perniagaan itu yang menyebabkan perniagaan itu dapat berjalan dengan lancar. Okey, yang keempat
ialah pemasaran. Okey. Pemasaran ini biasa kalau sebut pemasaran ni murid-murid akan ingat tentang promosi. Okay, sebab apa dalam pemasaran itu sendiri memang ada tentang campuran pemasaran, penentuan harga sesuatu barang, bagaimana kaedah promosi dijalankan untuk barang tersebut, bagaimana barang tersebut diagihkan dan juga produk itu sendirilah. Kalau kita ikutkan singkatan dia berkaitan campuran pemasaran. Biasa kita sebut 4P. 4P. Produk, place, price, promotion. Itu campuran pemasaran ya. Okey, seterusnya yang kelima berkaitan sumber manusia. Adakah pekerja yang ada dalam sesuatu perniagaan itu betul-betul berkemahiran, berkelayakan, rajin? Kalau Akmal saya rasa jadi pekerja dekat sebuah perniagaan tu nampak rajin. Nampak sekarang rajin. So harapnya macam itulah jika rajin tu. Alhamdulillah cantik. Okey, seterusnya penyelidikan dan pembangunan yang tadi kita sebut dengan dalam peranan agensi tadi. Di sini juga faktor dalaman R&D penyelidikan dan pembangunan ini mempengaruhi sesebuah perniagaan itu. Okey, dan terakhir sekali berkaitan gaya pengurusan. Dalam banyak-banyak ni saya cuma nak kupas tentang gaya pengurusan ni. Kenapa sebab yang lain tu saya dapat terangkan, Akmal tengok daripada perkataan ni pun dah boleh faham dia punya maksud. Cuma gaya pengurusan ni dia ada lebih penerangan sebab dia ada 5 gaya pengurusan yang boleh membantu perniagaan itu. Apa dia? Gaya pengurusan ni merujuk kepada majikan lah. Di mana cara majikan mengurus perniagaan tersebut. Ada gaya-gaya dia. Nanti kita tengok adakah gaya tu gaya Akmal ataupun tidak. Gaya pengurusan yang pertama, laissez-faire. Iaitu majikan memberi ruang ataupun kebebasan kepada pekerja di mana kemungkinan perniagaan tersebut gagal mencapai matlamat yang ditetapkan. Terlampau beri kesenanganlah kepada pekerja, Mal. Okey, laissez-faire, gaya pengurusan yang pertama. Laissez-faire. Yang kedua, gaya pengurusan sokongan. Di mana tahap perhubungan yang baik telah pun terjalin antara majikan dengan pekerja, tapi wujud risiko kegagalan. Macam Akmal buka perniagaan, ada kawan yang kenal. Dia nak kerja dengan Akmal. Sebab dah kenal tu rasa macam tak apalah, aku ambil kau kerja sekali dengan aku lah. Kawan. Jadi gaya pengurusan tu sebabkan ada hubungan yang terjalin tu, kemungkinan juga perniagaan tu boleh gagal ataupun boleh untung juga. Tapi benda tu mempengaruhi perniagaan tersebut. Okey, gaya pengurusan yang ketiga iaitu sederhana. Ini kira tengah-tengah lah. Di mana menunjukkan tindakan majikan yang menjaga hubungan dengan pekerja pada masa yang sama cuba memberi motivasi lah untuk perniagaan itu kekal berdaya saing dalam perniagaan. Yang keempat, autokratik. Autokratik ni diganas sikit, Mal. Macam agresif. Ya, agresif. Di mana majikan terlalu tegas untuk mencapai matlamat yang ditetapkan, menimbulkan ketidakpuasan hati dalam kalangan pekerja, Mal. Macam Akmal nak buat kerja tu sampai pukul 5 petang, tapi tengah hari tu tiba-tiba ada hal kecemasan yang menyebabkan kena balik. Tapi bos kata, Akmal tak boleh balik. Awak selesai kerja belum? Belum, bos. Awak selesaikan kerja awak tu, bawa awak balik. Last kali memang kerja tu tercapai. Tapi apa Akmal rasa? Tak puas hati. Tak puas hati. Itu gaya pengurusan autokratik. Yang terakhir, gaya pengurusan demokratik. Di mana menunjukkan tindakan majikan yang mengamalkan toleransi, menjadikan hubungan baik, mempengaruhi pekerja untuk terus bekerja. Ini gaya pengurusan yang paling baik, Bang. Kalau jadi pengurus ke, gunakan gaya pengurusan demokratik. Ini yang terbaik. Daripada faktor-faktor dalaman yang kita tengok tadi dan gaya pengurusan ni, saya nak test lagi Akmal. Sebab tadi semua perfect, boleh jawab. Saya nak cuba pula yang ni. Latihan uji kecakapan. Mari kita. Okey, ni senang, Mal. Betul dan salah je. Akmal pegang bot betul salah. Okey. Kalau benda tu betul, kekalkan di atas. Okey boleh Ni boleh. Kita nak tengok pantas Okey, sedia? Mula. Baik, yang pertama, gaya pengurusan autokratik merupakan gaya pengurusan yang terbaik kerana boleh bertolak ansur dan bertoleransi dengan pekerja. Salah, tepat sekali. Soalan kedua, aktiviti pemasaran yang dilakukan secara berkesan akan mencetuskan trend perniagaan yang mendata. Betul ke salah? Salah. Okey. Yang mendata. Saya dah ambil yang pantas tadi. Saya teruskan lagi. Soalan ketiga, menghasilkan sesuatu produktiviti yang memenuhi keperluan dan kehendak masyarakat merupakan faktor dalaman yang mempengaruhi kemajuan sesebuah perniagaan. Betul salah? Betul. Okey, saya teruskan. Yang keempat,
Gaya pengurusan laissez-faire merupakan gaya pengurusan di mana majikan memberi kebebasan kepada pekerja yang mendorong kepada kegagalan organisasi mencapai matlamat yang ditetapkan. Alamak, Akmal lagi laju daripada saya. Ya. Okey, bagus. Saya teruskan dengan soalan terakhir. Okey. Faktor persekitaran yang bersih merupakan faktor dalaman yang mempengaruhi keuntungan sesebuah perniagaan kedai makan. Betul. Yep. Daripada 5 soalan, saya harap murid-murid di rumah dapat 5 betul. Yep. Akmal pantas, tapi ada 2 soalan yang salah. Ha? Apa dia, cikgu? Okey, nampak betul. Soalan 5 ni nampak macam betul, Man. Okey. Faktor persekitaran yang bersih merupakan faktor dalaman. Sedangkan dalam 7 faktor dalaman tadi, saya tak sebut tentang persekitaran yang bersih tadi tu. Itu faktor luaran kan? Tengok, saya belum ajar pun Akmal dah tahu. Jadi betulkanlah. Okey, jadi sepatutnya yang itu betul. Manakala yang satu lagi yang Akmal salah sebut tadi yang tu, ni. aktiviti pemasaran. Kan saya terangkan tentang pemasaran tadi. Betul. Pemasaran ini ada campuran pemasaran. Yap. Okey, aktiviti pemasaran yang dilakukan secara berkesan akan mencetuskan trend perniagaan yang mendata. Patutnya betul lah. Akmal kata salah tu Tadi saya terangkat salah. Sekejap, saya nak pergi balik. Ke saya yang salah Sekejap, pemasaran tu faktor dalaman. Itulah. Kalau berkesan tu sepatutnya tak mendata, sepatutnya meningkat lah. Meningkat. Jadi saya jawab Okey. salah. Jawapan Akmal tu betul. Saja je saya nak test Akmal. Mana betul lah memang Akmal tu memang bijak lah. Ya, cuma satu je yang salah soalan nombor 5 tadi Ya, kan. soalan 5 tadi je yang salah. Yang mana persekitaran yang bersih tu itu merupakan bukan faktor dalaman tetapi faktor luaran. Betul, cikgu? Ya, Akmal. Lepas ni pergi belakang saya nak bagi bintang. Cantik, Ada cikgu. 5 bintang saya nak bagi. Okey, cikgu nak bagi bintang kepada saya. Anda semua jangan ke mana. Selepas ini kita akan kembali lagi dalam Menengah Atas. Wah, cikgu, bintang tu macam mana, cikgu? Jom. Saya Jom, nak kita. Didik TV KPM. Banyaknya bintang cikgu bagi. Terima kasih, cikgu. Alright, masih lagi bersama dengan saya Akmal Nazri dan cikgu bintang kita, Cikgu Hamzi. Cikgu, saya nak belajar pula mengenai apa ni faktor luarannya. Ya, tadi kita dah belajar faktor dalaman. Jadi, faktor yang juga mempengaruhi sesuatu perniagaan itu ialah faktor luaran. Okey, mari kita. Jadi, faktor dalaman biasanya kita dah tahu ada 7. Manakala faktor luaran di sini ada 6 faktor luaran yang boleh mempengaruhi perniagaan itu sendiri. Betul. Yang pertama kita rujuk ialah politik. Keadaan politik dalam sesebuah negara akan mempengaruhi perniagaan itu boleh berkembang ataupun tidak. Okey. Yang kedua berkaitan ekonomi. Okey. Keadaan ekonomi yang melanda memang mempengaruhi secara langsung. Ketika negara di dunia ini dilanda pandemik, didapati banyak negara yang mengalami kemerosotan dalam ekonomi. Betul, Man? Setuju. Bukan setakat kemerosotan ekonomi negara. Poket kita pun merosot juga dari sudut ekonomi itu, Man. Okey, yang ketiga dari sudut undang-undang. Mana setiap negara itu ada undang-undang yang ditetapkan yang boleh mempengaruhi perniagaan itu sendirilah. Kita tak boleh senang-senang suka-suka hati berniaga kan. Betul. Adalah peraturan ditetapkan. Okey, yang keempat ialah berkaitan teknologi yang digunakan. Kita boleh tengok perniagaan yang boleh bersaing dan boleh kekal berdaya saing itu di mana perniagaan itu mempunyai teknologi yang lebih daripada orang lain. Contoh kalau kita tengok orang photoshoot kahwin kan. Akmal dah kahwin kan? Alhamdulillah. Okey, terima kasih jawab. Macam lambat Kenapa sikit. cikgu tanya soalan macam ni kat saya, cikgu? Okey, jadi bila orang kahwin tu biasanya ambil cameraman untuk photoshoot, betul? Betul. Ada photoshoot biasa dia mungkin pakai kamera, tapi yang lebih sikit dia pakai apa? Dia pakai drone. Pakai drone sekarang. Itu nampak teknologi itu boleh menyebabkan perniagaan dia semakin orang cari. Okey, yang kelima berkaitan ekologi. Ekologi ni adalah yang merujuk kepada keadaan persekitaran ataupun alam sekitar yang boleh mempengaruhi perniagaan ini. Ni yang bersih kat kedai makan semua tu kan? Betul. Kalau kita berniaga kedai makan kita walaupun makanan sedap, tetapi mungkin boleh menyebabkan perniagaan kita tak maju disebabkan persekitaran kita yang tidak bersih. Okey, yang keenam ialah sosio-budaya. Keadaan sosio-budaya ni ialah macam di negara kita untunglah kita hidup dalam masyarakat yang pelbagai kaum. Jadi pelbagai kaum inilah yang
sentiasa menjadi pelanggan kepada peniaga-peniaga ini. Jadi semakin banyak kaum membeli produk-produk yang ada di pasaran ini, maka semakin beruntunglah perniagaan itu. Betul. Tak semestinya satu kaum je yang pergi. Okey, jadi benda ni mempengaruhi perniagaan. Jadi kat sini ada 6. Okey. 6. Boleh saya teruskan, Man? Boleh, cikgu. Sebab ni faktor luaran macam simple kan, macam senang. Saya nak cuba menguji tahap penguasaan Akmal terhadap tajuk ni lah. Boleh, Sebab cikgu. tadi bintang tu saya macam dah banyak sangat bagi. Tapi kan cikgu, mengenai faktor luaran ni kan, mungkin cikgu boleh berikan sedikit penerangan kan antara ke-6 ni, apa antara faktor luaran yang murid patut titik beratkan cikgu? Kalau titik beratkan, dari sudut istilah ni sendiri pun, murid-murid biasa kenal dengan politik, ekonomi, undang-undang, teknologi. Ini biasa. Istilah tu biasa. Cuma perlu tahu, ini faktor luaran, mana faktor itu, kalau perniagaan tu bagus pun, tapi keadaan ekonomi ataupun politiknya tak stabil, perniagaan tu terpaksa ditutup. Sebab mungkin berlaku kacau bilau, masyarakat yang bergaduh-gaduh. Kita boleh tengok dekat negara lain contoh yang berlaku. Macam negara kita, alhamdulillah setakat ni saya rasa aman dan damai. Aman damai itu jadi nikmat tu patut kita syukurilah. Okey, yang perlu dititik beratkan ni ekologi dengan sosiobudaya, sebab istilah ni kadang jarang murid kenal pasti. Betul. Ekologi berkaitan persekitaran alam sekitar tadi, manakala sosiobudaya masyarakat yang pelbagai kaum. Pelbagai kaum. Okey. Saya nak terus dengan soalan. Ya, saya cuba untuk lari daripada soalan tu tapi tak boleh juga. Okey, tak boleh lari. Saya tengok soalan. Saya sila pilih sampul soalan. Nampak ada sampul sini, Mal? Tak banyak. Saya ambil A lah untuk Akmal. Ambil Akmal. Saya dah agak perkara ini akan berlaku. Ya. Okey. Akmal, tolong bacakan. Okey. Soalannya adalah maklumat berikut berkaitan dengan satu faktor luaran yang mempengaruhi perniagaan. Okey, yang mana soalannya, kerajaan telah memperkenalkan cukai barang dan perkhidmatan atau lebih mesra dipanggil GST pada kadar 6% bermula 1 April 2015. Jadi, soalannya apakah faktor luaran tersebut? Adakah A, gaya pengurusan, B, undang-undang, C, sosiobudaya dan juga D, pemasaran. Mengikut apa kehendak soalan, saya memilih B untuk undang-undang kerana tadi cikgu ada menerangkan apa fungsi undang-undang ini untuk faktor luaran. Cikgu Hamzi. Mana saya dah tak payah nak terangkan lagi, Amal. Segala saya nak terangkan tu awak dah cakap, awak dah bagi jawapan sekali dengan penerangan. Memang patutlah bintang tu berlebih-lebihan saya bagi ke awak. Betul. Tahap penguasaan yang baik tentang tajuk yang saya ajar. Terbaik. Alhamdulillah. Betul. Betul kan? Sampul A ni macam senang sangat lah. Nak cuba juga sampul B tu? Boleh, cikgu. Boleh. B untuk boleh. B untuk boleh. Sebabkan boleh, saya teruskan dengan sampul B. Okey. Macam rugi pula tak jawab. Okey. Apakah faktor luaran yang mempengaruhi trend meningkat bagi sesebuah perniagaan? Trend meningkat tu maksud merujukkan perniagaan tu yang positif lah. Okey. Alright. Boleh tengok jawapannya. Okey. A, menawarkan produktiviti yang lebih baik. B, mendapatkan sumber pembiayaan bank. C, mempunyai pelanggan pelbagai kaum. Dan D, memiliki pekerja yang berpengalaman. Sekali baca, Mal, jawapan ni macam betul. Macam semua meningkat. Betul tu, cikgu. Tapi macam mana kita nak... Okey, kalau soalan macam ni lah kan, cikgu. Bagaimana kita nak menjawabnya, cikgu? Sebab kalau bagi pandangan saya, semuanya macam seakan betul je, cikgu. Okey, jadi saya ingatkan kepada Akmal dan murid-murid semua, soalan macam ni, kita kena pasti dulu apa key point soalan. Ialah faktor luaran tu. Jadi, bila dah kena pasti faktor luaran, kita berbalik kepada apa yang kita pelajari tadi, ada 6 faktor luaran. Betul. Dalam 6 itu, mana cerita? Contoh A saya tanya, menawarkan produktiviti yang lebih baik. Produktiviti itu maksud lain dia apa, Mal? Maksud lain produktiviti, cikgu. Apa, cikgu? Pengeluaran kan? Pengeluaran? Pengeluaran. Pengeluaran ada ke dalam faktor luaran tadi? Itu dalaman. Bagus, ingat. Okey, terbaik. jadi A salah lah. A salah, potong. B, mendapatkan sumber pembiayaan kewangan. Ini dalaman. Kenapa dalaman? Sebab kita pinjam duit tu, saya ingat tu ada bank negara, ada aspek kewangan. Aspek kewangan. Tepat sekali. So antara C dengan D. Sekarang saya tak nak bagi tahu. Akmal pilih C dengan D. Mana jawapan untuk soalan ini? D semestinya faktor dalaman. Saya memilih C, mempunyai pelanggan pelbagai kaum. Ini merupakan salah satu sosiobudaya dalam faktor luaran. Tepat sekali, Mal. Kerana soalan tu dia tak direct sebut sosiobudaya. Dia buat situasi.
dalam keadaan macam ni Ya. pun betul jawapan faktor luaran tu. Ya. Mal memang terbaiklah. Bintang tu kalau bagi keluar poket semua ni, bagi bintang. Ya, cikgu. Tahap Alhamdulillah. penguasaan yang baik tentang topik faktor luaran yang dipelajari pada hari ini. Terima kasih Cikgu Hamzi. Nampaknya kita pun dah sampai di penghujungnya. Tapi sebelum itu, Cikgu, mungkin Cikgu boleh berikan rumusan kan apa yang kita dah belajar di dalam bab kali ini, iaitu babnya trend semasa dalam perniagaan. Silakan. Okey, dalam tajuk trend semasa dan perniagaan ini kita dapat lihat peranan-peranan agensi kerajaan dan juga faktor yang mempengaruhi perniagaan itu. Di mana saya mengharapkan murid-murid dapat mengenal pasti sekurang-kurangnya 2 peranan dalam setiap agensi kerajaan yang membantu dalam perniagaan ini. Betul. Dan juga daripada sudut faktor dalaman dan luaran itu, murid dapat membezakan 7 faktor dalaman yang mana, Ya. manakala 6 faktor luaran itu di mana. Kerana jika soalan yang ditanya dalam peperiksaan, calon perlu kenal pasti yang mana dalaman, mana satu luaran. Jika calon kenal pasti, tak kiralah ayatnya dalam bentuk pelbagai ayat macam mana pun, calon insya-Allah boleh jawab dengan baik bagi soalan begini. Amin. Calonnya seperti saya. Cikgu, sebut pasal calon seperti saya ni, bagaimana saya punya prestasi keseluruhan, Cikgu Hamzi? Saya macam jaranglah jumpa murid yang terlalu cemerlang macam ni. Ya Jadi Allah. saya rasa seronok mengajar hari ni dapat murid yang cemerlang. Alhamdulillah. Kalau dapat bintang tu memang dapat 5 bintang lah. Penguasaan yang baik terhadap topik yang dipelajari. Saya harap Alhamdulillah. murid-murid di rumah pun sama macam Abang Akmal kita ni. Jangan panggil abang. Akmal cukup. Akmal. Okey, tak kepada murid-murid. Ya, okey cikgu. Tapi kalau guru-guru ataupun murid-murid kan nak buat bahan rujukan mengenai mata pelajaran ni cikgu, kat mana cikgu? Okey, bagi murid-murid yang mungkin terlepas ataupun nak buat ulang kaji tentang topik ini, boleh merujuk kepada portal Delima. Terima kasih banyak kepada cikgu dan juga kepada cikgu Amirah kita selaku jurubahasa isyarat kali ini. Baiklah, kita akan berjumpa lagi di soal seterusnya dalam Menengah Atas. Saya Akmal Nazri. Ingat, sentiasa jaga diri. Assalamualaikum. Bye-bye. Okey cikgu, betul ke salah? Yang mana Betul. satu? Betul. Salah.